Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini dengan rasminya Tan Sri Muhyiddin Yassin akhirnya menjadi PM ke-8 buat negara kita. Tahniah daripada saya, tabik hormat daripada saya untuk kerajaan baru Tan Sri Muhyiddin Yassin yang bakal akan ditubuhkan tak berapa lama lagi. Saya nak ceritakan sini bahawa beberapa perkara yang saya idamkan selama saya hidup ini, akhirnya Allah telah beri satu persatu untuk saya lihat bagaimana perjalanan politik negara kita itu akhirnya berada ataupun akhirnya menjadi sesuatu yang semakin menarik dan menjadikan kita semakin kuat untuk terus bersama-sama untuk menjayakan Malaysia negara yang hebat di mata dunia. Okey, kita nak ceritakan bahawa daripada apa yang saya idamkan ni, bahawa ketika saya lahir dan ketika saya celik politik dulu, saya lihat first kali saya muka adalah perpecahan di antara UMNO dan juga PAS. Jadi perpecahan ini amat lama dan amat begitu kronik, di mana orang ni kutuk orang ni, orang ni kutuk orang ni, sampai ke tahap yang kadang-kadang kita fikirkan malu. Kerana apa? Kerana bangsa kita tidak bersatu dan tidak dapat bersama dalam menjayakan misi negara kita ini. Jadi apa yang saya idamkan bahawa saya impikan suatu hari nanti kedua parti ini dapat bersama dan dapat menjayakan negara, dan Allah makburkan ketika saya masih lagi hidup, di mana saya dapat lihat penyatuan dua parti besar Melayu ini akhirnya bersama menjayakan misi seterusnya dalam menuju redha Allah di atas muka bumi ini. Jadi ketika mana saya dapat berita penggabungan ini, di mana pada ketika mana ialah di mana PAS dan UMNO melakukan satu pemuafakatan, dipanggil muafakat nasional di PWTC, dan saya sendiri hadir di PWTC itu untuk melihat sangat-sangat bersejarah ini, agar saya dapat satu bukti di depan mata bahawa penyatuan ini telah berlaku, dan berlaku ketika mana saya masih lagi di atas muka bumi ini. Dan juga misi seterusnya adalah apabila kita ingin melihat bahawa umat Melayu daripada parti yang dulu berpecah belah dapat bersatu dan dapat menjayakan negara ini. Dan misi saya ataupun perkara yang saya idamkan itu adalah dapat melihat orang-orang ataupun pemimpin-pemimpin PAS dapat berada di kabinet negara yang selama ini mereka hanya duduk di negeri. Jadi setelah berapa lama impian dan doa saya selama ini, insya-Allah Allah akan makbulkan dalam masa 2-3 hari ini, di mana pembentukan kabinet muafakat nasional bersama dengan Bersatu dan juga Barisan Nasional akan direalisasikan. Dan saya bersyukur saya dapat melihat saat-saat ini, di mana kita tak tahu daripada pemimpin mana PAS akan nanti menjadi menteri, tapi insya-Allah saya dapat lihat depan mata saya nanti orang atau pemimpin PAS kini menerajui negara, dan mereka mendapat ujian yang lagi besar, yang mana mereka perlu kotakan janji-janji mereka, dan juga mereka dapat tunjukkan sifat orang-orang Islam yang sebenar ketika memimpin negara. Jadi saya sangat mengidamkan saat-saat itu, dan saya sedang tunggu saat-saat itu agar ia menjadi sesuatu yang nyata dan dapat saya saksikan dengan kepala atau mata kepala saya sendiri, insya-Allah. Seterusnya saya dapat, apa yang saya idamkan adalah melihat parti DAP ini, yang mana mereka, kita tidak tahu sebenarnya apa misi mereka yang jelas semasa mereka menjadi pembangkang, tapi setelah mereka menjadi kerajaan baru kita nampak sebenarnya mereka itu adalah duri dalam daging dalam Malaysia ini, dan mereka itu menggunakan sepenuh-penuhnya orang-orang Melayu untuk menghancurkan Melayu yang lain. Jadi kita lihat bagaimana DAP ketika bersama dengan PAS dalam Pakatan Rakyat, mereka telah memecahkan parti ini kepada dua, daripada PAS dan akhirnya menjadi Amanah. Dan apabila mereka joint venture dengan PKR, mereka juga pecahkan parti ini kepada dua, iaitu PKR Anwar dan juga PKR Azmin. Dan apabila mereka bersama dengan Bersatu, mereka
mereka telah memecahkan parti ini pada dua, PKR bersatu bersama Mahathir dan bersatu bersama dengan Tan Sri Muhyiddin. Tapi saya fikir bersatu tidak bodoh. Sebenarnya kononnya perpecahan yang bersatu antara Mahathir dengan juga Muhyiddin Yassin itu sebenarnya adalah lakonan yang Atuk dah skripkan dalam dia punya plan misi Atuk untuk hancurkan parti Harapan ini daripada dalam. Itu yang saya yakin, dan maksudnya bersatu tidak berpecah, tapi bersatu berlakon, konon-kononnya sedang berpecah. Dan idaman seterusnya adalah antara perkara idaman saya seterusnya adalah dapat melihat Perdana Menteri, isterinya memakai tudung, dan juga Agung dan isteri Agung Permaisuri juga memakai tudung. Jadi impian itu akhirnya terlaksana atau tercapai pada hari ini. Dapat lihat mana isteri Perdana Menteri yang ke-8 kelihatan anggun bertudung bersama dengan isteri Permaisuri Agung yang sentiasa memberi impak pada kepada imej, beri impak pada imej negara bahawa umat Melayu di Malaysia ini sebenarnya adalah orang-orang Islam yang sentiasa mencari keredaan Allah di atas muka bumi ini. Jadi antara perkara yang saya idamkan itu akhirnya Allah realisasikan ketika mana saya lagi masih bernyawa, dan kita juga semua dapat melihat apapun dapat mengecapi nikmat kemenangan walaupun kita tidak berperang. Sebenarnya yang berperang ini parti mereka. Peperangan itu dicipta oleh mereka, dan kita sebagai penyelamat ataupun kita sebagai kumpulan-kumpulan yang menyelamatkan negara agar tidak terus hancur disebabkan mereka berperang sesama sendiri. Jadi tugas kita bukan merampas negara, tapi tugas kita membendung masalah yang dihadapi oleh negara disebabkan mereka-mereka ini. Jadi dengan adanya Muafakat Nasional ini, dengan adanya gabungan parti-parti Melayu yang telah terbukti sejak 60 lebih tahun yang memerintah negara, mereka ini sebenarnya menjaga kepentingan semua rakyat Malaysia, tak dikira apa bangsa dan juga keturunan dan juga agama. Jadi apabila mereka parti-parti daripada PH ni memegang tampuk pemerintahan negara, mereka cuba untuk menonjolkan keinginan mereka masing-masing. Seorang ini berjuang untuk bangsa mereka ini tanpa hiraukan bangsa lain, dan yang satu lagi berjuang untuk mendapatkan kedudukan sebagai PM yang ke-8 tanpa memikirkan apa halu tuju negara dan tanpa memikirkan kesakitan jiwa umat-umat Melayu Islam di atas muka bumi semenanjung ini. Dan semuanya itu sudah menjadi sejarah yang akan diletakkan dalam buku sejarah, yang patut diletakkan dalam buku sejarah. Kerana apa? Kerana ini adalah detik-detik yang sukar digambarkan oleh fikiran kita ketika ini, dan kita berharap pada ketika itu bahawa kita just menunggu untuk PRU yang ke-15. Maknanya kita dah tak sabar untuk tunggu PRU yang ke-15, tapi doa kita Allah percepatkan, Allah permudahkan dengan adanya peristiwa di mana Tun Dr. Mahathir membuat satu rombakan paling power di atas muka bumi ini, yang mana dalam masa sekelip mata adalah seminggu dua, semuanya plan dia tercapai, dan akhirnya dia dapat mengembalikan kekuatan bangsa kita melalui medan politik. Jadi kalau kita kalau kita hayati lagu warisan di mana anak kecil main api terbakar dirinya sendiri, air mata darah bercampur keringat, bumi dipijak mulut iram. Jadi pada ketika ini, ketika mana kita hanya tinggal lagi kuasa politik saja, janganlah kita berpecah lagi. Kerana apa? Kita tidak ada masa lagi untuk memikirkan ataupun berpolitik, dan kita harus tukar cara fikir kita daripada bermain dengan politik setiap hari. Kita tukar apa agenda untuk umat Islam dan juga apa agenda untuk umat Melayu di atas muka bumi ini. Dan kita ada misi seterusnya, iaitu misi dipanggilkan misi kita adalah BMF, maknanya kita akan kuatkan ekonomi umat Islam di Malaysia ini. Kerana apa? Ekonomi umat Islam di Malaysia agak sukar atau agak teruk berbanding dengan bangsa lain, tapi itu bukan alasan kita untuk tidak ataupun tidak membantu ataupun tidak menyokong usaha-usaha kita. Dan kita kena mulakan pada hari ini
agar jalan ke hadapan kita insya-Allah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, jadi banyak berita-berita gembira yang kita dapat sehari dua ini, yang mana atuk sebenarnya ataupun Tun Dr. Mahathir yang sekarang ni konon-konon nak buat comeback pada Pakatan Harapan. Bagi saya ucapkan terima kasih kepada Atuk kerana lakonan ataupun sandiwara yang Atuk buat selama ini menjadi, dan saya tahu Atuk akan bersama dengan kami, tapi lakonan ataupun skrip misi Atuk masih belum lagi selesai. Kerana saya nampak misi Atuk bukan untuk jabatan Perdana Menteri lah. Misi Atuk seterusnya adalah untuk kucar kacirkan Pakatan Harapan dan untuk membunuh Parti Pakatan Rakyat ni yang diketuai oleh Anwar Ibrahim, dan untuk memecah belahkan Parti Cina Chinese ini DAP, dan juga membuang terus Parti The Peter Pan itu yang diketuai oleh Abang Mat Sabu. Apapun, kita syukur pada Allah SWT. Jadi kita dapat lihat banyak perkara yang menarik yang berlaku, yang kita idamkan selama ini, yang mana umat Melayu terus bersatu, dan juga kita dapat lihat Islam dapat diperkembangkan dengan lebih tinggi lagi di atas muka bumi, terutama di Semenanjung, Tanah Melayu dan juga Sabah Sarawak. Oleh itu, kepada yang lain-lain rakan-rakan yang tonton video ini, anda janganlah ragu akan keupayaan umat Melayu dalam memerintah negara ini. Kerana sejarah Semenanjung ini ataupun sejarah tanah Malaysia ini bukan berlangsung pada tahun 1957, tapi telah lama sebelum itu tanah ini telah dijaga dengan baik. Kerana ini adalah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat Islam Melayu di Malaysia ini memikirkan jalan seterusnya dalam misi mencari syurga Allah Subhanahu Wa Taala. So saya harap perkongsian saya hari ini dapat memberi manfaat dan segala kerisauan kita selama ini terjawab, dan Allah telah jawab doa-doa kita, dan kita jagalah bangsa kita, agama kita. Kerana kalau kita sendiri tidak jaga apa yang ada ketika ini, siapa lagi akan menjaga? Takkan Tok Kong akan menjaga masjid selepas ni. Dan kita jumpa lagi dalam siri ataupun dalam episod seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.